Bercanda di pasiran pantai, kita bersama memadu asmara. Kita berdua, betul lah kot lirik. Hai semua, Nisa berada di pantai. Cantiknya pantai kita bercuti. Hai Cik Adik, boleh tahu Cik Adik nak ke mana tu? Hai, Assalamualaikum. Ya. Puan, saya nak pergi bercuti. Pergi saya dah bercuti. bersedia ni. Oh, begini. Ya. Kami ada menyediakan pakej yang menarik untuk untuk Cik Adik. Boleh pilih nak pakej yang mana? Kami sediakan pakej ke Pulau Tioman. Tioman? Ya. Sebenarnya saya nak pergi destinasi misteri. Oh, destinasi misteri. Baiklah, saya cadangkan Cik Adik pergi ke di Pulau Tioman. Kita ada Pulau Salang, kita ada Pulau Ranggis, kita ada Monkey Bay. Jadi di sana airnya sangat jernih dan memang elok sangat kalau Cik Adik nak pergi bersnorkeling. Wah, ya ke? Ya. Menarik. Tapi ada destinasi lain tak yang lebih misteri? Oh, kalau nak destinasi yang lebih misteri, jom masuk kelas cikgu. Masuk kelas kita cikgu. menyaksikan destinasi misteri pada hari ini. Oh, baiklah, saya ikut. Baik, mari kita. Okey, jom. Jom. Assalamualaikum, selamat pagi. Anda bersama saya Nisa K di Teras Didik TV KPM. Kita berada dalam mood nak pergi pantai, nak pergi bercuti, tetapi belum lagi. Tunggu sehingga keadaan benar-benar selamat untuk kita bercuti. InsyaAllah pasti kita akan diberi kelonggaran untuk merentas negeri. Tetapi bagi mereka yang sudah melengkapkan 2 dos vaksin, walaupun kita sudah boleh beraktiviti di luar, jangan lupa jaga SOP di mana sahaja kita berada dengan memakai pelitup muka, jaga penjarakan fizikal 1 meter atau lebih dan jangan lupa untuk kerap cuci tangan serta gunakan gel pembasmi kuman untuk sanitasi tangan anda. Baiklah, hari ini kita akan sama-sama belajar mata pelajaran Bahasa Melayu dan topik kita ada berkaitan dengan apa yang anda tonton di awal rancangan tadi. Jom kita persilakan cikgu yang akan bersama dengan kita pada hari ini. Kita ada Cikgu Aziatun. Apa khabar Cikgu? Assalamualaikum. Khabar baik Nisa. Bertemu lagi kita Nisa. Saya sangat seronok hari ni sebab tadi saya dah dalam orang kata apa mood nak pergi snorkeling ni. Ya Nisa. Tapi bolehlah dalam studio pun boleh. Boleh Cikgu. Nisa ya. Baiklah, saya nak jemput Cikgu Aziatun untuk perkenalkan diri Cikgu kepada murid-murid yang sedang menonton kita di rumah. Silakan Cikgu. Okay, terima kasih Nisa. Baiklah, Assalamualaikum dan selamat sejahtera murid-murid di Google Meet dan juga di rumah. Nama saya ialah Cikgu Aziatun Syahidah binti Aziz. Saya bertugas di SMK Taman Pelangi Indah sebagai Guru Kanan Bahasa dan Guru Cemerlang Bahasa Melayu. Ya, terima kasih Cikgu Aziatun. Jadi hari ini mata pelajaran Bahasa Melayu yang akan kita sama-sama pelajari. Topik kita berkaitan dengan apa yang kita telah sebut-sebut sewaktu gimmick di awal rancangan tadi. Sebelum tu kan Cikgu, rasanya tak lengkaplah kalau saya tidak ajak kawan-kawan untuk sama-sama bercuti dengan kita pada hari ini ke sebuah destinasi misteri yang Nisa nak pergi tadi. Jadi betul. jom kita persilakan rakan-rakan kita di Google Meet, murid-murid dari SMK Taman Pelangi Indah Johor Bahru. Hai semua, selamat pagi. Hai. Wah, semua dah lambai-lambai macam ni. Ada yang tangannya besar macam tangan saya ni. Hai semua. Jadi jom kita nak berkenalan dengan murid-murid dari SMK Taman Pelangi Indah Johor Bahru. Kita akan mulakan dengan murid yang bernama Jin Ye. Silakan Jin Ye, perkenalkan diri anda. Hai semua, selamat sejahtera Kak Nisa dan Cikgu Aziatun. Nama saya Fang Xin Yi, boleh panggil saya Xin Yi juga. Salam perkenalan. Terima kasih Jin Yi. Seterusnya kita ada murid yang bernama Syanjana. Silakan Syanjana. Selamat sejahtera semua. Nama saya Sanjana. Boleh panggil saya Shan. Salam perkenalan. Terima kasih Syanjana ataupun Shan nama panggilannya. Kemudian kita ada Suan. Silakan Suan.
Hai semua, selamat sejahtera Kak Nisa dan Cikgu Ajatun. Nama saya Chia Suen, boleh panggil saya Suen. Salam perkenalan. Salam perkenalan, terima kasih Suen. Seterusnya silakan murid yang bernama Auni Najiha. Silakan Auni. Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Nama saya Auni Najiha binti Mak Zairi. Boleh panggil saya Auni. Salam perkenalan. Salam perkenalan, terima kasih Auni. Kemudian kita ada Emily. Silakan Emily. Hai semua, nama saya Emily Ang. Boleh panggil saya Emily. Salam perkenalan. Terima kasih. Dan terakhir sekali, kita ada murid yang bernama Wan Rui. Silakan Wan Rui. Selamat sejahtera semua, nama saya Long Wan Rui dan boleh panggil saya Wan Rui. Selamat berkenalan. Selamat berkenalan. Itu dia ke-66 murid dari SMK Taman Pelangi Indah, Johor Bahru, Johor. Terima kasih kerana sudi bersama-sama dengan kami pada pagi ini. Jadi jom kita nak tanya cikgu, apa yang kita nak pelajari pada hari ini? Kita nak pergi mana ni cikgu? Ya, terima kasih Nisa. Hari ini kita akan mempelajari Butang bawah cikgu? butang bawah. Okey, baiklah, pada hari ini kita akan mempelajari satu lagi topik iaitu destinasi misteri. Kalau murid-murid di Google Meet dan di rumah boleh melihat buku teks pada tema yang ke-15. Okey, baiklah. Seterusnya kita akan mempelajari pada hari ini iaitu berkaitan dengan satu lagi kemahiran iaitu kemahiran membaca. Baik. Kemahiran membaca ni juga penting selain kita menguasai kemahiran mendengar, kemahiran bertutur dan kemahiran menulis. Baiklah, murid-murid, pada hari ini kita definisikan dulu membaca itu kalau dari pandangan seorang tokoh pendidik iaitu Profesor Atan Long pada tahun 1978. Beliau mendefinisikan membaca itu sebagai salah satu daripada proses melibatkan kebolehan murid-murid dalam mengenal dan juga lambang-lambang huruf dan dia tafsirkan ke dalam bunyi suara. Kemudian dia mentafsirkan makna. Itu ialah definisi kepada membaca menurut Profesor Atan Long. Baik, saya tak sabar-sabar untuk aktiviti kita pada hari ini. Tetapi sebelum itu, saya nak tanya murid-murid di Google Meet, adakah anda sudah bersedia? Kalau dah bersedia, boleh tak bagi Kak Nisa double thumbs up? Ya, bolehlah bagi satu thumbs up, satu hijau macam ni. Ya, baiklah. Kita akan bertindak seketika, tetapi sebelum tu, kita ada satu video khas untuk anda semua. Jadi jom kita saksikan bersama-sama. Bagi saya, melalui pembacaan, seseorang itu mampu menyimpan ilmu pengetahuan yang tidak diperoleh menerusi pengalaman-pengalaman biasa yang lain. Membaca dapat membantu memperluaskan pemikiran dan idea serta meningkatkan daya kreatif seseorang individu dalam pelbagai bidang. Membaca meliputi keupayaan membaca dengan pantas, memahami fakta, kebolehan mengingati fakta, serta membuat interpretasi yang bijak. Menurut Paraphrase 1977, membaca bukanlah hanya setakat bersifat mekanik, iaitu membunyikan huruf-huruf yang dicetak dan menjawab beberapa soalan apa-apa yang dibaca. Tetapi, membaca adalah satu proses pemikiran membina. Dengan membaca, seseorang itu harus dapat membina kebolehan menilai, mengulas dan mengkritik apa yang dibaca dengan tepat. Pada pendapat saya, membaca memerlukan seseorang itu menterjemahkan kembali lambang-lambang bertulis kepada lambang-lambang bunyi yang hendak disampaikan oleh penulisnya melalui titik bacaan seperti titik, koma dan sebagainya, serta mempunyai intonasi dan jeda yang membawa maksud yang berbeza. Membaca juga berbeza daripada mendengar kerana membaca melibatkan kedua-dua aktiviti verbal dan literasi secara serentak. Didik TV KPM. Didik TV KPM.
Kembali menonton teras di Didik TV KPM bersama saya Nisa K. Kita ada Cikgu Aziatun dan juga rakan-rakan murid-murid dari SMK Taman Pelangi Indah Johor Bahru, Johor. Jadi sebelum kita mulakan kelas kita pada hari ini, saya nak jemput Cikgu Aziatun untuk kita sama-sama sanitasi dahulu tangan kita sebagai salah satu langkah SOP. Silakan Cikgu. Terima kasih Nisa. Rakan-rakan di rumah, jangan lupa untuk jaga diri anda di mana saja anda berada. Baiklah, di sini penjagaan fizikal pun sudah dijaga. Rakan-rakan di rumah diharapkan semua sudah bersedia. Yang di Google Meet semua sudah bersedia. Jadi jom kita mulakan sesi kita pada hari ini. Silakan Cikgu. Ya, terima kasih Nisa. Baiklah, murid-murid di Google Meet dan juga di rumah. Pada hari ini seperti yang Cikgu katakan tadi, kita akan mempelajari kemahiran membaca. Ya. Baik. Standard kandungan kita pada hari ini ialah 2.3 iaitu membaca untuk memproses maklumat daripada pelbagai bahan. Baik, seterusnya standard pembelajaran kita pada hari ini ialah 2.3.1 iaitu membaca dan mengulas maklumat daripada pelbagai teks dengan betul dan tepat. Baiklah, seterusnya hasil pembelajaran pada hari ini ialah pada akhir siaran ini, murid akan memperoleh membaca dan menghuraikan maklumat berdasarkan petikan bertajuk Terokai Dunia Dasar Laut dengan menggunakan teknik bacaan ACID. Ya, baik. Seterusnya, kita pergi yang kedua ialah murid akan dapat membaca dan mengenal pasti maklumat berdasarkan petikan karya prosa bertajuk Adat Dikelik, Hukum Dijunjung dengan menggunakan teknik bacaan kuak. Baik, seterusnya. Baiklah murid-murid, untuk kita membuat kemahiran membaca, mempelajari kemahiran membaca, sudah tentulah kita perlu menguasai teknik bacaannya. Ya, supaya kita lebih memperluaskan ilmu dan juga kita boleh meluaskan pengetahuan melalui pembacaan dengan menggunakan teknik-teknik bacaan yang tertentu. Baik, kita pergi kepada teknik bacaan yang pertama iaitu teknik bacaan ACID. Baiklah, sebelum itu kita lihat dahulu maksud teknik bacaan ACID ini. Baik. Boleh cikgu dapat daripada wakil di Google Meet untuk menerangkan teknik bacaan ACID ini terlebih dahulu. Kita nak lihat siapa yang masih ingat. Okey, Shan dah angkat tangannya. Silakan Shan. Silakan Shan. Paparan skrin. Teknik bacaan ACID yang pertama, silakan. Okey. Taktik ini menggalakkan pembaca membaca teks secara aktif, interaksi dan fokus pembaca dengan teks dikekalkan kerana pembaca perlu membuat pertimbangan terhadap bentuk dan maklumat yang dibaca. Ya, terima kasih Sanjana. Teknik ini ialah teknik bacaan ACID ini ialah teknik bagi menggalakkan pembaca membaca teks secara aktif. Ya, kenapa kita kata membaca secara aktif? Apabila kita membaca secara aktif, kita akan mengenal, kita akan mengesan apa sahaja isi kandungan dalam petikan. Interaksi, kita mesti ada tindak balas terhadap petikan dan fokus pembaca dengan teks dikekalkan kerana pembaca perlu membuat pertimbangan terhadap bentuk dan maklumat yang dibaca. Okey, baik. Seterusnya, baiklah murid-murid di Google Meet dan juga di rumah, sebelum kita melaksanakan teknik bacaan ACID ini, kita lihat dahulu apakah A, apakah C, I dan D. Baik, boleh murid-murid di Google Meet membantu cikgu apakah yang dikatakan dengan ACID. Siapa nak kongsikan? Kita lihat Emily dah angkat tangan. Silakan Emily. Cikgu, A bermaksud agree atau bersetuju. Apabila kita mengkaji sesuatu bahan, kita akan bersetuju dengan bahan tersebut. Ya, A ialah bersetuju ya murid-murid di rumah. A ialah bersetuju apabila kita membaca petikan. Adakah petikan itu pada pernyataannya kita bersetuju dengan pernyataan yang telah dituliskan? Okay, jadi kita perlu membuat pertimbangan. Baik, seterusnya apakah C? Siapa boleh kongsikan? Okey, silakan Suun.
Cikgu, pada pendapat saya, C membawa maksud confusing atau mengelirukan. Hal ini demikian kerana terdapat perkara yang mengelirukan saya. Baik, terima kasih Suan. Ya, terima kasih Suan. C ialah confusing ataupun mengelirukan. Maksud Suan itu ialah apabila kita membuat pembacaan tu mungkin ada yang petikannya mengelirukan kita. Jadi kita boleh membuat pertimbangan. Baik. Itu kita panggil sebagai teknik bacaan secara aktif. Okey, baik. Sekarang kita pergi kepada I. Huruf I, siapa nak kongsikan? Okey, silakan Jinyi. Cikgu, bagi saya pula, I bermaksud interesting atau menarik. Apabila kita membaca sesuatu bahan, kita berasakan sangat menarik terhadap pernyataan itu. Ya, terima kasih Jinyi. Terima kasih Jinyi. I ialah interesting. Jadi maknanya dalam pembacaan kita tadi sama ada kita bersetuju, kemudian kita mengelirukan atau tidak, kemudian ada pernyataan yang menarik pembaca. Okay, baik, seterusnya kita tengok D. Siapa tahu D tu apakah maknanya? Siapa nak cuba? Angkat tangan hijau anda. Silakan Auni. Cikgu, D mewakili disagree atau tidak bersetuju. Oleh itu, bahan tersebut ada yang membuatkan pembaca tidak bersetuju dengan pernyataan tersebut. Baik, terima kasih Auni. Ya, kita boleh juga apabila selepas kita buat pembacaan, kita perlu ada yang pernyataannya yang kita tidak bersetuju. Okey, baik. Seterusnya kita dah tahu apa dia ACID, kemudian kita tengok untuk teknik tanda bacaan ACID. Okey, murid-murid di Google Meet dan juga di rumah, untuk kita melaksanakan teknik bacaan ACID ini, kita perlu kenal tanda-tanda bagi teknik bacaan ini. Baik, siapa boleh terangkan kepada cikgu, murid di Google Meet, apakah teknik tanda bacaan ini? Siapa nak kongsikan? Yang pertama. Okey, Auni, silakan Auni. Cikgu, teknik tanda bacaan A ialah tanya diri anda sama ada anda agree atau bersetuju dengan teks yang dibaca dan tandakan B di tepi halaman isi serta berikan tanda bulat. Ya, terima kasih Auni. Baiklah, tanda yang pertama ialah apabila kita A bersetuju. Apabila kita bersetuju dengan pernyataan ataupun teks yang kita baca, kita tandakan B pada tepi halaman dan kita berikan tanda bulat. Baik, seterusnya yang kedua. Yang kedua, siapa nak kongsikan? Siapa Angkat nak kongsikan yang anda. kedua? Ya, Auni lagi. juga. Wah, aktif betul Auni. Silakan Auni. Manakala teknik tanda bacaan untuk C ialah tanya diri anda sama ada anda confusing atau keliru dengan teks yang dibaca dan tandakan K di tepi halaman isi serta berikan tanda asterik. Baik, terima kasih. Jadi untuk teknik tanda bacaan C pula iaitu confusing ataupun mengelirukan dengan teks yang dibaca, kita tandakan K dengan huruf besar di tepi halaman isi serta berikan tanda asterik. Baiklah, untuk I, cikgu minta Zinyi yang baca. Silakan Zinyi. Zinyi, untuk I. Boleh Zinyi? Boleh Zinyi? Tanya untuk I, tanya diri anda sama ada anda interesting atau menarik dengan teka yang dibaca dan tandakan M di tepi halaman isi serta berikan tanda garis. Ya, terima kasih Zinyi. Baiklah, untuk I ialah interesting. Jadi kita perlu masa kita membuat pembacaan, kita tanya diri kita sama ada interesting ke tidak, ataupun interesting ataupun menarik ataupun tidak dengan kita punya bacaan, dan kita tandakan M pada hujung di tepi halaman isi dan berikan tanda garis. Okay. Baik, seterusnya ada sesiapa ingin mencuba? Yang terakhir untuk D. Silakan, siapa nak cuba? Angkat tangan hijau.
Ya, Ya, Auni. Auni. Silakan Auni. Akhir sekali, tanya diri anda sama ada anda disagree atau tidak bersetuju dengan teks yang dibaca dan tandakan T di tepi halaman ini serta berikan tanda kurung bagi teknik tanda bacaan untuk T. Ya, terima kasih Auni. Proaktif sungguh Auni pada hari ini ya. Ya, baiklah. Terima kasih Auni dan Ziyi. Yang terakhir ialah D, iaitu disagree ataupun tidak bersetuju dengan teks yang kita baca. Kemudian kita berikan tanda kurung. Baiklah Nisa, kita teruskan dengan aktiviti. Kita dah mengetahui apakah teknik tanda bacaannya. Ya. Dan kita terus kepada aktiviti kita yang pertama. Baik, ayo cikgu. Okey, baik. Untuk aktiviti yang pertama, murid di rumah dan juga murid-murid di Google Meet boleh melihat ataupun merujuk dalam buku teks tingkatan 3 Bahasa Melayu pada halaman 192. Ya, jadi murid-murid di rumah bersedia dengan buku teks masing-masing ya, buku teks tingkatan 3 Bahasa Melayu. Ya, Baik. Nisa. Saya dah bersedia dah cikgu? Okey, boleh kita teruskan? Silakan. Baik. Sebelum kita meneruskan teknik bacaan, kita perlu membaca dahulu apakah petikan Terokai Dunia Dasar Laut. Apakah isi kandungan yang terdapat dalam Terokai Dunia Dasar Laut? Inilah Nisa, destinasi misteri kita pada hari ini. Kita nak ke dasar laut. Wow. Okay, baik. Boleh murid-murid di Google Meet untuk membaca petikan ini? Siapa nak cuba? Angkat tangan anda. Ya, silakan Emily. Terokai Dunia Dasar Laut. Kajian mendapati bahawa lautan meliputi 70% daripada permukaan bumi. Oleh sebab itu, lautan sangat penting dan mempunyai pelbagai kegunaan, termasuk sebagai ajang penyederhanaan bumi dan sebagai sumber ekonomi, termasuk perikanan dan pelancongan. Keindahan laut bukan hanya dapat dinikmati dari pantai, malahan menerokai dasarnya merupakan pengalaman yang sungguh menakjubkan. Menyelami dan menikmati keindahannya menyebabkan kita merasakan seolah-olah berada di dunia baharu yang penuh dengan misteri dan keajaiban. Oleh itu, perairan negara kita yang mempunyai ekosistem yang produktif lagi kaya dengan keberbagai biologi marin telah menjadi tumpuan pelancong dari serata dunia, khususnya bagi mereka yang meminati aktiviti bersnorkel dan selam scuba. Oleh hal yang demikian, bagi memastikan khazanah laut yang memakan masa beratus-ratus tahun untuk terbentuk ini tidak musnah akibat kegiatan pelancongan, sebanyak 42 buah pulau di negeri Johor, Pahang, Terengganu, Kedah dan Labuan telah digazetkan sebagai taman laut. Pulau-pulau ini diletakkan di bawah kawalan Jabatan Taman Laut Malaysia. Walau bagaimanapun, sebagai pelancong, kita juga sewajarnya memainkan peranan untuk memelihara dan memelihara taman laut kita yang indah lagi unik ini dengan mematuhi peraturan yang ditetapkan semasa berkunjung ke sana. Baiklah. Terima kasih Emily, bacaan yang baik. Tahniah kepada Emily. Ya, terima kasih Emily. Tadi tu Emily telah melaksanakan bacaan secara mekanis, secara kuat ya Nisa. Baik. Murid-murid, cikgu pasti murid-murid sekarang pada masa Emily membaca tadi, murid-murid telah membuat pertimbangan sama ada murid-murid bersetuju atau keliru atau menarik dan atau juga tak atau bersetuju. tidak bersetuju dengan pernyataan itu tadi. Baiklah. Baik, cikgu memberikan ruang dan peluang ini untuk murid-murid di Google Meet menyatakan pendapat mereka berkaitan dengan pertimbangan terhadap petikan itu tadi. Ya, baiklah murid-murid di rumah juga boleh nyatakan A, adakah anda bersetuju, agree, C, confusing, keliru atau tidak, I, interesting, menarik atau tidak, dan D, disagree, tidak bersetuju atau
Tidak. Jadi samalah Ya. macam bersetuju tadi. Ya. Baiklah, kita akan beri sedikit masa untuk murid-murid kita membuat pertimbangan terhadap artikel yang baru saja dibaca oleh Emily. Kita akan beristirahat seketika. Jangan ke mana-mana. Kembali selepas ini di Teras Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Terima kasih kerana masih menonton Teras di Didik TV KPM bersama saya Nisa K, Cikgu Aziatun dan juga murid-murid dari SMK Taman Pelangi Indah Johor Bahru. Sebentar tadi kita tinggalkan anda dengan artikel ataupun teks dari buku teks tingkatan 3 muka surat 192 berkaitan dengan terokai dunia dasar laut, dan kami beri anda masa untuk anda catatkan atau tandakan mengikut teknik ACID. Jadi jom sama-sama kita semak. Silakan cikgu. Ya, baiklah Nisa. Kita boleh teruskan ya. Murid-murid di rumah dan juga di Google Meet, cikgu rasa murid-murid telah pun membuat pertimbangan berkaitan dengan petikan itu tadi menggunakan teknik bacaan ACID. Baik, kita teruskan. Baik, murid di Google Meet, boleh cikgu minta maklum balas dari murid-murid berkaitan dengan teknik bacaan A yang pertama, iaitu agree. Siapa nak cuba? Ya. Wan Roy, silakan Wan Roy. Cikgu, pada pendapat saya bersetuju tentang perenggan akhir baris akhir, iaitu walau bagaimanapun sebagai pelancong, kita juga sewajarnya memainkan peranan untuk memelihara dan memelihara taman laut kita yang indah lagi unik ini dengan mematuhi peraturan yang ditetapkan semasa berkunjung ke sana. Ya, terima kasih. Nampaknya beliau bersetuju. Ya, Wan Roy bersetuju pada perenggan yang kedua ini pada ayat yang terakhir. Wan Roy bersetuju dengan walau bagaimanapun sebagai pelancong, kita juga sewajarnya memainkan peranan untuk memelihara dan memelihara taman laut ya, supaya lebih indah dan melestari dengan mematuhi peraturan yang ditetapkan semasa berkunjung ke sana. Jadi, bila kita bersetuju, kita letakkan B. Okey, kita letakkan B, bersetuju dan kita bulatkan. Baik. Okey, baik. Baiklah, kita bersetuju dekat sini tadi. So, kita letakkan tanda bulat. Baik, seterusnya kita pergi kepada yang kedua, iaitu teknik bacaan C pula. Siapa nak cuba? C. Untuk C, silakan Auni. Cikgu, saya begitu keliru dengan pernyataan yang terdapat di perenggan akhir baris pertama, iaitu oleh hal yang demikian bagi memastikan khazanah laut yang memakan masa beratus-ratus tahun untuk terbentuk ini tidak musnah akibat kegiatan pelancongan, sebanyak 42 buah pulau di negeri Johor, Pahang, Terengganu, Kedah dan Labuan telah digazetkan sebagai taman laut. Baiklah. Ya, Auni tadi Auni mengatakan bahawa Auni tidak bersetuju, keliru. Pernyataan ini keliru. Jadi bila keliru, kita letak K. Letak K di hujung halaman dan juga kita letakkan tanda. Kita letakkan tanda asterisk. Okey, baik. Kenapa? Cikgu boleh tanya Auni, kenapa Auni keliru dengan pernyataan ini, Auni? Hal ini kerana apakah hanya dengan pulau-pulau boleh digazetkan sebagai taman laut? Dia keliru cikgu. Dia rasa pulau-pulau sahaja ke yang boleh digazetkan sebagai taman laut? Ya, okey. Jadi maknanya Auni keliru. Apakah dengan menjadikan digazetkan sebagai pulau ini sebagai taman laut akan menyebabkan dia terjamin keselamatannya? Okey, baiklah. Kita teruskan kepada yang seterusnya, iaitu I. Ataupun interesting atau menarik. Silakan. Baik, silakan. Siapa nak cuba? Okey, silakan Suan. Cikgu, bagi saya, fakta yang menarik dalam petikan terokai dunia dasar laut adalah pada perenggan yang pertama, barisan keempat, iaitu keindahan laut bukan hanya dapat dinikmati dari pantai, malahan menerokai dasarnya merupakan pengalaman yang sungguh menakjubkan. Baik, terima kasih Suan. Baik, terima kasih Suan. Suan mengatakan bahawa
Suan menarik penyataan tentang keindahan laut bukan hanya dapat dinikmati dari pantai, malahan menerokai dasarnya merupakan pengalaman yang sungguh menakjubkan. Jadi bila menarik, kita letakkan M dan kita gariskan. Kita gariskan pernyataan ini supaya menandakan pernyataan ini ialah menarik kepada pembaca. Baik, seterusnya. Pernyataan yang tidak bersetuju. Boleh cikgu tahu ada tak pernyataan dalam petikan ini yang murid tidak bersetuju? Nampaknya Shan ada sesuatu yang Shan tidak setuju. Silakan Shan, kongsikan. Cikgu, pada pendapat saya tidak bersetuju dengan pernyataan yang terdapat dalam petikan ini. Terdapat pada perenggan pertama baris kedua, iaitu oleh sebab itu lautan sangat penting dan mempunyai pelbagai kegunaan sebagai agen penyederhanaan suhu bumi dan sumber ekonomi termasuk perikanan dan pelancongan. Ya, baik. Terima kasih Sanjana. Sanjana dia mengatakan bahawa dia tidak bersetuju dengan pernyataan lautan sangat penting dan mempunyai pelbagai kegunaan sebagai agen penyederhanaan suhu. Jadi cikgu rasa kenapa Sanjana tak bersetuju dengan pernyataan ini Sanjana? Kenapa agak-agaknya tu? Hal ini demikian kerana bukan hanya laut sahaja memainkan peranan dalam memainkan sebagai ejen penyederhanaan suhu, malahan hutan juga mempunyai kuasa untuk menyederhanakan suhu bumi. Terima kasih Sanjana di atas perkongsian tersebut. Jadi maknanya ada banyak faktor lah yang menyebabkan suhu bumi kita tu akan sederhana. Suhunya. Baiklah, kita dah mengetahui apakah bagaimana penggunaan teknik bacaan ACID itu tadi, dan hari ini cikgu ingin memberikan peluang supaya murid-murid lebih menguasai tentang penggunaan teknik bacaan ACID ini. Baiklah, seterusnya kita pergi kepada aplikasi Jamboard. Supaya murid-murid boleh menyatakan pendapat mereka dengan menggunakan aplikasi Jamboard. Baik, kita tengok. Saya dekat Didik TV ni baru kenal aplikasi Jamboard ni, seronok rupanya. Pembelajaran secara interaktif. Jadi di skrin anda akan tertera link dan juga kod QR yang anda boleh imbas untuk lakukan aktiviti bersama-sama. Jadi murid-murid boleh imbas kod QR yang tertera di kaca televisyen anda atau tekan link yang telah diberikan melalui saluran Telegram Cikgu Aziatun. Jadi saya beri anda masa 5, 4, 3, 2, 1. Jom Cikgu. Kita masuk ke Jamboard kita. Ya, baiklah murid-murid, kita boleh masuk kepada link yang telah diberikan ini dalam laman Jamboard. Baiklah, Jamboard ni ialah satu aplikasi yang disediakan untuk memudahkan murid-murid melakukan PDPR. Kan sekarang ni ialah secara maya kan Nisa? Betul. Jadi maknanya murid-murid boleh melakukan PDPR secara kolaborasi dan kooperatif bersama dengan cikgu di rumah secara dalam talian. Sungguh menarik. Jadi apa yang kita lihat di sini Cikgu? Ya, baiklah. Kita lihat di sini ialah murid sedang menghasilkan kerja mereka dengan melaksanakan. Jadi kita boleh nampak, cikgu boleh pantau hasil kerja murid. Mereka sedang menyiapkan pertimbangan mereka berkaitan dengan teknik bacaan tadi. Cikgu, saya nampak nota tu bergerak-gerak. Ini bermakna ada murid yang sedang menyunting. Ya, benar Nisa. Ya, ini maknanya murid-murid sedang melaksanakan penyuntingan berkaitan dengan pertimbangan mereka tadilah untuk mereka menyuarakan pendapat berkaitan dengan teknik bacaan ACID itu tadi. Baiklah, baik, kita tengok tadi kita tengok siapa lagi yang belum. Ini page yang pertama. Kemudian kita tengok, yang ini pun ada. Cikgu boleh nampak kalau murid-murid di Google Meet yang sedang melaksanakan itu, ada mereka buat ataupun tidak. Jadi cikgu boleh memantau daripada aplikasi Jamboard ini. Baiklah. Ini murid yang kedua dan murid yang ketiga kita boleh lihat. Mereka sedang melaksanakan penggunaan aplikasi ini. Baik, seterusnya. Bolehlah Nisa kita tengok ke semua ke-6 page muka surat ini untuk mereka melaksanakan pendapat mereka berkaitan dengan teknik bacaan ACID. Jadi inilah cara untuk murid-murid di rumah melakukan aktiviti secara interaktif
dengan para guru meletakkan ataupun menyatakan pendapat dan juga hasil kerja masing-masing di Jamboard yang telah disediakan. Boleh tengok secara langsung ya cikgu? Ya, boleh Jamboard Nisa. ni sangat-sangat menarik. Jadi rakan-rakan di Google Meet, adakah anda semua sudah menyiapkan dan menyatakan pendapat-pendapat anda di Jamboard? Kalau sudah, angkat ni tangan hijau anda. Dah sudah ya semua? Dah sudah ke belum? Ada lagi yang masih? Masih melaksanakan. Masih melaksanakan lagi. Okey, kita dapat lihat. Cikgu rasa mereka sudah bersedia untuk menyatakan pendapat mereka berkaitan dengan teknik bacaan ACID itu tadi. Cikgu ulang semula. A ialah untuk apa? Untuk agree ataupun bersetuju. Kemudian C ialah untuk confusing atau mengelirukan. I ialah untuk menarik ataupun interesting. Dan D ialah disagree ataupun tidak bersetuju dengan petikan yang telah mereka baca. Baik. Cikgu pilih je lah ya. Cikgu pilih seorang daripada wakil dari murid-murid di Google Meet untuk menyatakan pendapat mereka. Pendapatnya berkaitan dengan teknik bacaan ACID ini. Baik, silakan. Kita dipersilakan. Siapa ni cikgu? Kita ada Zinyi. Zinyi. Nampaknya Zinyi sudah siap dalam proses dia tadi ya. Baik. Silakan Zinyi. Cikgu, pada pendapat saya bersetuju terhadap 42 buah pulau di negeri Johor, Pahang, Terengganu, Kedah dan Labuan digazetkan sebagai taman laut. Kerana ini dapat memelihara dan memulihara pulau-pulau ini daripada dimusnahkan. Selain itu, saya berasa keliru terhadap menerokai dasar laut akan menarik berbanding dengan pantai. Kerana saya tidak pernah melihat hidupan marin berada di dasar laut. Di samping itu, saya berasa menarik terhadap lautan boleh menyederhanakan suhu bumi kerana suhu negara kita semakin panas dan saya lebih suka suhu yang sederhana sejuk. Akhir sekali, saya tidak bersetuju terhadap kepelbagaian biologi marin terdapat di negara kita kerana banyak pulau dan laut di negara kita telah dicemarkan oleh pelancong-pelancong dengan sampah sarap ataupun plastik yang akan mengancam nyawa hidupan laut. Ya, baik. Terima kasih Zinyi. Baik, terima kasih Zinyi. Itu tadi Nisa nampak betapa menariknya teknik bacaan ACID ini untuk meluaskan pendapat murid-murid dalam mereka memahami dan juga mereka akan memahami dan meluaskan dia punya ilmu pengetahuan. Baik. Kalau kita tengok Zinyi tadi, dia mengatakan bahawa Zinyi dia bersetuju berbanding dengan mula-mula tadi ya. Tadi murid yang awal tadi dia kata dia tidak bersetuju dengan taman laut ini digazetkan. Tapi Zinyi dia bersetuju dengan terhadap 42 buah pulau di negeri Johor digazetkan sebagai taman negara kerana ini dapat memelihara dan memelihara taman laut. Okey, baik, seterusnya kita ambil lagi 2 orang ya. Boleh. Tak ada masalah. Baik, kita teruskan lagi seorang. Cikgu kita tengok lihat siapa yang dah siap. Muka surat seterusnya. Okey, muka surat seterusnya. Kita siapa ada tu? Dari Suan. Dari Suan. Baik, Suan. Silakan. Cikgu, pada pendapat saya bersetuju bahawa 70% daripada permukaan bumi ditutupi oleh lautan dan sangat penting sebagai ejen penyederhanaan suhu bumi. Selain itu, saya begitu keliru dengan pernyataan bahawa bagi memastikan khazanah laut yang memakan masa selama beratus-ratus tahun tidak musnah oleh aktiviti pelancongan digazetkan sebagai taman laut. Di samping itu, saya tidak bersetuju dengan pernyataan sebagai pelancong. Sewajarnya memainkan peranan untuk memelihara dan memulihara taman laut. Kerana bagi saya, semua pihak perlu menjaga laut kita supaya terpelihara dengan baik. Akhir sekali, saya berasa pernyataan perairan negara kita mempunyai ekosistem yang produktif, lagi kaya dengan kepelbagaian biologi marin, telah menjadi tumpuan pelancong sangat menarik kerana saya juga suka bersnorkel dan selam scuba. Baik, terima kasih Suan di atas perkongsian anda.
Baiklah, kita tengok tadi ya Nisa, mereka boleh dengan teknik bacaan ACID ini tadi, murid-murid boleh menyatakan pendapat mereka. Berbeza-beza kan Nisa pendapat murid-murid tadi, ada yang bersetuju, ada yang tidak bersetuju. Ada yang menarik pernyataan mereka tetapi seorang lagi tu dia mengelirukan. Sebab dia sendiri tak pernah pergi ke dasar laut. Okey, baik. Kita tengok kepada yang ketiga pula Nisa. Kita lihat murid yang kita ambil seterusnya. tiga. Baik, yang ketiga. Kita lihat. Kita ada perkongsian dari Wan Roy nampaknya. Jadi Wan Roy, silakan kongsikan apa yang telah anda dapati melalui teknik ACID ini. Silakan. Pada pandangan saya pula, saya bersetuju dengan perairan negara. Saya bersetuju bahawa 70% daripada permukaan bumi ditutupi oleh lautan dan sangat penting sebagai ejen penyederhanaan suhu bumi. Baik. Selain itu, saya keliru bahawa bagaimanakah pelancong dapat memainkan peranan untuk memelihara dan memelihara taman laut kita yang indah lagi unik ini dengan mematuhi peraturan yang ditetapkan semasa berkunjung ke sana. Seterusnya, saya berasa menarik bahawa pernyataan keindahan laut bukan sahaja dapat dinikmati dari pantai, malah menerokai darsan yang merupakan pengalaman yang menakjubkan dan saya sangat teruja untuk ke dasar laut. Akhir sekali, saya tidak bersetuju dengan pernyataan bahawa lautan sangat penting untuk penyederhanaan suhu bumi semata-mata. Malah hutan juga turut menyumbang kepada penyederhanaan suhu bumi. Terima kasih Wan Roy di atas perkongsian tersebut. Cikgu, melalui teknik ACID ini saya dapat lihat ada satu penyataan tetapi ada aspek atau perspektif yang berbeza dari setiap murid. Betul. Macam tadi kita tengok Wan Roy, dia tengok Wan Roy mengatakan bahawa dia keliru. Tadi Suan dia mengatakan dia tidak bersetuju bahawa pelancong itu yang menjaga keindahan taman laut, tetapi Wan Roy dia keliru. Adakah pelancong ini boleh menjalankan ataupun memainkan peranan dalam menjaga, memelihara dan memelihara taman laut kita? Okey, itu ialah pendapat murid-murid. Jadi mereka lebih menguasai berkaitan dengan kemahiran membaca. Itu indahnya teknik ACID ini di mana seperti yang saya sebutkan tadi, satu pernyataan boleh jadi perspektif yang berbeza-beza mengikut setiap murid. Baiklah, kita akan berhenti rehat seketika yang di rumah. Jangan ke mana-mana. Jumpa anda selepas ini di Teras Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Terima kasih bagi mereka yang masih setia menonton Teras di Didik TV KPM. Kita akan teruskan sesi pembelajaran kita. Jadi silakan cikgu. Baiklah, terima kasih Nisa. Tadi murid-murid di rumah dan juga di Google Meet telah pun mengetahui teknik bacaan kita yang pertama. Sekarang kita pergi kepada teknik bacaan yang kedua, iaitu teknik bacaan kuat. Baik, apa teknik bacaan kuat ini? Baik, kita lihat di hadapan ini, iaitu teknik ini ialah menggalakkan pembacaan secara aktif juga ya Nisa. Secara aktif maknanya dia akan mengesan, dia akan mengenal pasti kepada teks yang berbentuk fakta, membuat pertimbangan terhadap maklumat dan menandakan maklumat yang tertentu. Okey, jadi maknanya teks yang berbentuk fakta, kemudian murid-murid boleh membuat pertimbangan sendiri dan juga dengan menggunakan tandaan-tandaan yang tertentu. Baik, kita tengok seterusnya. Apakah teknik kuat ini? Apa dia? Q, A, C, K. Bukan kuat itik tu. Bukan. Itu itik gemo-gemo cikgu. Ya, betul. Tapi ini ialah kuat. Boleh cikgu tahu siapa, boleh cikgu dapat maklum balas daripada murid di Google Meet untuk menyatakan apakah Q, A, C, K ini? Saya rasa kita boleh mulakan dengan Shan sebab dia dah angkat tangan dia. Silakan Shan. Cikgu, Q mewakili question mark, U mewakili underline, A pula mewakili asterisk, C merupakan circle, akhir sekali K mewakili keyword. Q diletakkan pada perkataan, rangkai kata dan idea yang kabur serta tidak difahami. U pula untuk menggaris takrif, A pula
meletakkan tanda bintang pada maklumat atau idea yang penting atau menarik. C pula untuk membulatkan fakta dan definisi penting. I sekali keyword. Letakkan huruf besar K di sebelah kata kunci. Biasanya berhuruf tebal ataupun condong. Baik, terima kasih Shan. Baiklah, tadi Anissa kita belajar ACID. Ya. Bersetuju, tak bersetuju, keliru dan satu lagi Menarik. ialah menarik. Tapi hari ini apa pula question mark, underline, asterisk, circle dan keyword. Ya, banyak teknik bacaan yang boleh membantu murid-murid dalam menguasai kemahiran membaca. Baik, kita tengok Q ialah untuk question mark diletakkan pada perkataan ataupun rangkai kata. Jadi nanti kita tengok pada aktiviti yang seterusnya bagaimana kita nak melaksanakan teknik QUAD ini. Baik, kemudian U ialah kita perlu underline ataupun menggaris takrif. Jadi nanti dalam pembacaan murid akan jumpa ada perkataan yang ada takrifan. Baik. Kemudian seterusnya ialah asterisk, iaitu murid-murid perlu membuat tandaan bintang pada maklumat atau idea yang penting atau menarik. Jadi ada dalam bacaan tu menarik idea yang penting. Baik, kemudian circle ataupun bulatkan fakta dan definisi yang penting. Bezanya menggaris takrif ni ada huraian ringkas. Definisi ni ialah seperti perkataan dari segi frasa ataupun perkataan. Ya Nisa? Baik, kemudian seterusnya keyword iaitu K di sebelah kata kunci. Biasanya berhuruf tebal lah. Murid-murid akan jumpa dalam petikan itu ada yang berhuruf tebal dan itu menunjukkan perkataan itu ialah sebagai kata kunci. Baik, kita seterusnya kita lihat bagaimana kita nak melaksanakan aktiviti teknik bacaan QUAD ini. Kita mulakan dengan aktiviti yang kedua iaitu bahan karya prosa. Baik, kita tengok bahan karya prosa pada muka surat. Buku teks Bahasa Melayu tingkatan 3 halaman 190 dan 191. Murid di rumah dan juga di Google Meet boleh merujuk pada halaman yang cikgu sebutkan tadi. Ya, baik, ini ialah petikannya. Adat dikelek, hukum dijunjung. Baik, seterusnya boleh cikgu dapat sesiapa yang ingin membaca petikan ini terlebih dahulu? Siapa nak cuba? Okey, Zinyi, silakan. Penggambaran cara pembuatan gong di Kampung Sumangkap, Matunggong esok terpaksa dibatalkan. Dapat panggilan daripada Encik Jamali, pembuat gong. Katanya, hari ini ada kematian di kampungnya. Semua kerja pembuatan gong terpaksa dihentikan selama 15 hari sebagai tanda berkabung. Dahi Puan Ana berkerut, wajahnya jelas cemas. Oh, memang begitu Puan. Mengikut adat suku kaum Rungus, bunyi-bunyian tidak dibolehkan sepanjang mereka berkabung. Jika larangan ini dilanggar, sokit akan dikenakan. Sapok asli, pemandu kenderaan patron 4 roda kami yang tiba-tiba muncul. Ketika ini, kesemua ahli kumpulan telepon mengelilingi kami. Baiklah, seterusnya ada lagi petikan yang kedua. Kita teruskan. Ya, Emily, dipersilakan Emily. Silakan Emily. Keistimewaan Tanjung Simbang Menggayau dikenali sebagai penghujung bahagian utara Kepulauan Borneo, kelihatan seperti tanduk dalam peta negeri Sabah, menjadi titik pertemuan Laut Cina Selatan dengan Laut Sulu, menjadi tempat laluan pedagang dari negeri Cina. Keindahan pantai dan kejernihan air laut amat memukau. Formasi batu-batuan yang terbentuk akibat hakisan angin begitu unik. Panorama yang sungguh menarik ketika matahari terbit dan terbenam. Menurut legenda, tempat ini merupakan kawasan pendaratan bagi lanun. Nama asal Tanjung Sampang Menggazau berasal daripada bahasa Gabung Rungus, sebab sebuah kumpulan etnik yang tinggal terutamanya di daerah Kudat. Tanjung merupakan tanjung, Sampang mewakili kesatuan dan Menggazau merupakan pertempuran. Ialah perkataan yang merujuk lokasi pertempuran yang berlaku apabila etnik Rungus mempertahankan wilayah mereka daripada serangan lawan.
Terima Baiklah. kasih. Ya, baiklah, terima kasih Emily. Kita teruskan ya. Baik, cikgu teruskan dengan yang pertama iaitu teknik yang berhuruf Q tadi, iaitu kita kena letakkan question mark pada Question mark. perkataan ataupun rangkai kata yang kita tidak fahami. Ya. Bagaimana cara kita nak mengetahui perkataan itu? Kita perlu merujuk merujuk Kamus Dewan edisi keempat ataupun Pusat Rujukan Persuratan Melayu. Baik, kita tengok perkataan yang pertama. Perkataan yang pertama, boleh murid-murid di Google Meet menyatakan kepada cikgu apakah perkataan yang tidak difahami? Ada yang nak kongsikan? Mana satu agaknya? Okey, Auni. Apa yang Auni tak faham Ya, Auni. agaknya? Cikgu, saya tidak memahami perkataan kum, berkabung, sogit, formasi dan panorama dalam teks prosa ini. Baik, terima kasih Auni. Ada beberapa perkataan yang kurang difahami Ya. oleh Auni. Baiklah, Audi tidak faham perkataan gong, kemudian perkataan berkabung dan satu lagi ialah perkataan sogit. Sogit. Baik, seterusnya kita lihat pula ada lagi perkataan yang tidak difahami oleh Auni iaitu formasi dan juga panorama. Baik, seterusnya kita lihat pula kepada you. You Untuk underline. kita underline, menggariskan takrif. Adakah dalam petikan ini ada kita menjumpai takrifan daripada perkataan? Siapa nak cuba? Siapa nak cuba? Okey, silakan. Zinyi ya. Ya, Zinyi. Cikgu, dalam petikan ini saya mendapati ada huraian ringkas dan saya perlu menggaris, iaitu nama asal Tanjung Sampang Mengajau berasal daripada bahasa kaum Rungus, sebuah kumpulan etnik yang tinggal terutamanya di daerah Kudat. Tanjung, Sampang dan Mengajau ialah perkataan yang merujuk lokasi pertempuran yang berlaku apabila etnik Rungus mempertahankan wilayah mereka daripada serangan lanut. Ya, jadi ini ialah kita perlu menggariskan takrif yang telah ada dalam petikan. Baik, kemudian seterusnya kita lihat pula kepada A ataupun asterisk. Adakah idea yang menarik? Ya, siapa nak cuba? Okey, Cikgu, silakan. boleh saya cuba? Saya telah mendapati ada 3 perkara yang menarik. Yang pertama ialah keindahan pantai dan kejernihan air laut amat memukau. Dan yang kedua ialah formasi batu-batuan yang terbentuk akibat hakisan angin begitu unik. Dan yang ketiga ialah panorama yang sungguh menarik ketika matahari terbit dan terbenam. Ya, terima kasih Suan. Jadi Suan mengatakan bahawa ada idea yang menarik iaitu keindahan pantai dan kejernihan air laut yang memukau, kemudian formasi batu-batuannya yang terbentuk akibat hakisan angin begitu unik dan satu lagi ialah panorama yang sungguh menarik ketika matahari terbit dan terbenam. Itu ialah idea yang menarik pada pendapat Suan. Baik, seterusnya kita pergi kepada terakhir iaitu keyword ataupun kata kunci. Mungkin cikgu boleh jelaskan. Boleh cikgu jelaskan terus ya. Okey, terima kasih Wan Rui. Cikgu teruskan. Baiklah, untuk tadi kita kena bulatkan dulu Nisa. Tertinggal tadi C ataupun circle iaitu definisi ataupun perkataan iaitu Tanjung. Sampang maksudnya ialah kesatuan, Mengajau maksudnya ialah pertempuran. Baik, kita pergi kepada K iaitu keyword ataupun kata kunci. Apakah keistimewaan Tanjung Simpang Mengayau? Dikenali sebagai penghujung bahagian utara Kepulauan Borneo. Yang kedua, kelihatan seperti tanduk dalam peta negeri Sabah. Ini ialah kata kunci dia lah ya Nisa. Baik, yang terakhir ialah menjadi titik permulaan Laut Cina Selatan dengan Laut Sulu. Baiklah, nampaknya kita telah pergi kepada apa itu Q, U, A, C dan K, dan di awal tadi kita dah belajar teknik A, C, I, D. Cikgu, sebenarnya kita telah tiba di penghujung sesi kita pada hari ini. Jadi saya nak minta Cikgu Aziatun untuk berkongsi rumusan mengenai apa yang telah kita sama-sama pelajari setakat hari ini. Baiklah, silakan Cikgu. Ya, terima kasih Nisa. Cikgu rasa rumusan tu cikgu berikan kepada anak murid cikgu sikit boleh Nisa? Boleh, tak ada masalah. Ada yang nak kongsikan rumusan apa yang telah kita sama-sama pelajari pada hari ini? Silakan. Okey Zini, silakan Zini.
Sebagai rumusan pembelajaran pada hari ini, kami telah dapat mempelajari teknik bacaan ACID dan QUAK. Teknik ini dapat membantu kita supaya menguasai kemahiran membaca dengan baik selain menguasai kemahiran mendengar dan bertutur serta menulis dengan lebih berkesan. Terima kasih Zini, itu perkongsian daripada beliau. Okay, terima kasih Zini. Cikgu ada nak tambah sikit rumusan pada hari ini, Yanisa. Baiklah, untuk pembelajaran hari ini kita telah menggunakan strategi pengajaran dan pembelajaran menggunakan pembelajaran secara konstruktivisme, iaitu dalam pendidikan dapat melahirkan murid yang berkeupayaan untuk membina pemahaman dan pengetahuan baharu mereka sendiri berdasarkan pengalaman sedia ada murid-murid. Itu saja Nisa. Ya, terima kasih banyak-banyak Cikgu Aziatun kerana berkongsi dengan kita pada hari ini teknik ACID dan juga teknik QUAK ataupun QUACK. Diharapkan dapat memberi manfaat kepada anak-anak murid di rumah dan boleh ulang tonton episod hari ini di saluran YouTube Didik TV KPM. Terima kasih sekali lagi Cikgu Aziatun dan murid-murid dari SMK Taman Pelangi Indah Johor Bahru Johor. Terima kasih kerana bersama-sama dengan kami. Saya akan jumpa anda di episod akan datang di Teras Didik TV KPM. Assalamualaikum. Bye. Kemahiran membaca merupakan kemahiran asas bahasa Melayu yang harus dikuasai oleh setiap murid di Malaysia. Smith dan Johnson pada tahun 1980 menganggap bahawa proses membaca adalah proses komunikasi kerana dalam proses membaca berlakunya pertukaran idea di antara penulis dengan pembaca. Seseorang itu dianggap tidak menguasai kemahiran membaca sekiranya gagal mendapatkan mesej yang ingin disampaikan oleh penulis melalui tulisannya. Didik TV KPM